So Alhamdulillah Selangor. Okay. Alhamdulillah kat Selangor kita dah beberapa booth kita dah buka dah. Apa tu? Bulan lepas sahaja kan. Ada pelbagai tempat. First di Baby Fair sendiri, maksudnya di Starling Mall, Baby Fair memang yang datang tu audience dia semua adalah ibu bapa yang memang datang situ khas mencari barang-barang bayi. So itu audience dia bentuk begitulah. Okay. Jadi yang itu sangat mudah sebab memang orang tu datang memang nak cari barang. Bukan kita baru nak convince ke apa kan. Okay, itu satu jenis. And then kemudian kita buka di Quayside Mall. Quayside Mall pula yang itu open, maksudnya customer general. Kita buka booth, jadi kita kena panggil, orang yang datang-datang tu dia bukan datang situ untuk ke booth kita. Orang tu adalah orang general, orang awam yang jalan-jalan sahaja di kawasan mall tu. Jadi dia bukanlah dari segi customer avatar tu lah, customer avatar tu dia bukanlah tepat dengan yang apa tu niche kita, tapi umpama kita kena teba pukat tunda lah macam tu. Teba pukat tunda maksudnya dalam tu macam-macam orang ada kan, audience macam-macam. Jadi adalah yang bukan kita nak, adalah yang bukan prospek kita kan, macam tu. Yang ketiga pula kita buka di hospital, hospital UiTM. Jadi audience dia adalah staff hospital dan juga masa tu ada event penyusuan apa tu penyusuan bayi lah oleh Persatuan Penyusuan Ibu Malaysia macam tu. Jadi ketika tu audience pun orang-orang medical, nurses, doctors kan, orang-orang medical line. Dan staff-staff hospital. Dan diorang tu diberi kupon lah. Diberi kuponnya pergi ke booth membuat pembelian, diorang berpeluang untuk buat cabutan bertuah. Itu salah satu sebab juga yang buatkan ramai datang ke booth. Orang tu semua memang nak membeli lah. Orang kata bukan nak membeli, maksudnya datang tu bersedia untuk tadah telinga. Kita macam tak perlu nak paksa dia dengar ke kan. Diorang memang bersedia untuk tadah telinga untuk kita nak convince dia apa semua. So itu ada tiga senario tempat berbeza dan audience dia berbeza. Dari segi macam baby fair tadi yang first tu, ramai customer kita dapat, tapi sebabkan dia baby fair yang besar, sangat besar, jadi bermakna pesaing barangan bayi sangat tinggi lah kat tempat tu. So walaupun ramai prospek tapi yang buka booth pun terlalu ramai. Jadi kat situ pun ada dia punya orang kata kekurangan dia juga macam itulah. Tapi macam jadi jualan memang kita nak bagi satu awareness, tapi alhamdulillah kita dapat buat jualan yang bagus juga. And then di Quayside Mall pula audience dia macam saya kata general, orang general yang bukan nak datang ke ada baby fair ke apa, tapi ramai Chinese audience tu. Ramai Chinese dan alhamdulillah di kalangan audience yang Chinese tu mereka memang aware tentang chlorine free diapers. Jadi bila diorang dengar, maksud dia tengok kita buka booth dan kita adakan adakan sales lah, harga special chlorine free.
diorang semua terkejut dengan harga yang kita tawarkan, and in fact bukan dengan harga combo yang kita tawarkan je dia terkejut, dengan harga market price kita pun diorang terkejut. So yang ramai Chinese ni tak susah nak convince untuk ambil 9 bag terus, untuk ambil 6 bag terus. Alhamdulillah, kan? Kalau yang macam audience yang Melayu, ada yang tahu tentang chlorine free tapi ramai juga yang tak tahu lagi tentang chlorine free lah. Jadi kita kena ambil masa yang agak lama juga untuk convince, untuk nak cerita tentang chlorine free punya diapers dan juga kelebihan baby care. So kat situ pun okey lah. Tapi yang best di hospital ni lah. Dekat hospital tu memang best. Sebab orang-orang tu medical line, diorang tahu tentang organic base punya produk kan. Lepas tu nurses semua diorang pun memang berminat dengan produk-produk kita ni. So itu dalam satu hari tu kita nak habiskan 30 minyak telon pun alhamdulillah. Maksud 2 hari tu kita dapat jual dalam 40 minyak telon kot. Dan head to toe lotion semua kita dapat jual. Baby care alhamdulillah mudah. Dengan cara kita bagi diorang rasa. Selama ni kita jual online baby care kan, orang audience tak dapat nak rasa benda tu, tak dapat nak cium, tak dapat nak tengok, tak dapat nak colek kan, colek pula calit kan, jadi dia tak dapat rasa. Tapi bila di booth the beauty-nya, cantiknya sebab diorang boleh bau rasa. Jadi contoh head to toe, bila dia bau je terus dia nak lah. Sama juga minyak telon kan, bila dia bau sedap lah, terus boleh shop, alhamdulillah dapat close. Lotion bila pakai sedap lah pakai ni, tak melekit tak apa semua kan, alhamdulillah. So macam di Lotus sekarang ni, okay, Lotus yang kita nak buka dia adalah hampir sama dengan audience macam di Quayside Mall lah kan, bermakna kita buka bukan ada baby fair, bukan medical line di situ, maksudnya dia adalah awam. Diorang tak tahu dan mentaliti kebanyakan yang akan datang situ untuk dia punya objektif nak jalan-jalan, bukan nak cari barang baby apa semua kan, mentaliti nak jalan-jalan. Tapi kita punya objektif lah adalah kita nak bagi tahu kat diorang semua Bemora ni wujud dan apa yang benefit baby Mora ni. Kita nak bagi tahu. Jadi first objektif kita nak buka booth di sana adalah awareness. Kita nak tabur sebanyak mungkin sampel kepada ibu-ibu yang ada di yang lalu lalang lah di Lotus kan. Dan cantiknya kalau tak salah saya kita depan pasar raya ya Lin. Kita di depan pasar raya. Jadi bila pasar raya tu maksudnya bila ya. Betul-betul pintu masuk, betul. Okay. So bermakna orang yang nak pergi pasar raya tu kemungkinan besar dia nak beli pampers kan. Lepas tu tarikh, cuma tarikh tu saya tak pasti tarikh gaji ke? Ke tarikh orang tengah kering? Dah 26, 27, 28. 26, 78 dah gaji katnya lah. Gaji lah sepatutnya. Kalau kerajaan dah gaji lah. Kalau private mungkin belum lah. Kan. Tapi kalau kerajaan ya, insyaAllah dah gaji lah masa tu. Jadi kita insyaAllah cantik jugalah tarikh tu, at least sebahagian dah gaji kan. So kita target sebelum diorang nak masuk pasar raya tu kita bagi dulu sampel. Oh ya, saya lupa, kita dekat Selangor kita ada buka di Maidin hari tu. Betul. Di Maidin. Jadi apa yang terjadi di Maidin, sebab Maidin ada pintu dia maksudnya besar sangat. Jadi kita tak cukup orang untuk nak kawal. Kita tengah cerita pada orang ni, orang banyak, ada beberapa parents dah terlepas. Jadi kita perlu banyak penjuru lah orang kata untuk nak tahan ni pihak parent tu semua kan.
And then ada yang exit, ada entrance dia melalui lift, so kita kena tunggu kat mana lift orang nak masuk ke pasaraya kan. Jadi di Maidin pun sama awareness. So kalau boleh kita nak targetkan customer tu sebelum dia masuk pasaraya. Sebab kalau dah masuk pasaraya, bermakna kebanyakannya dia akan dah beli Dia buat Pampers. dekat luar Kan? Sebab apa yang berlaku Buat dekat luar apa Lotus juga? Luar ke kat dalam? dalam Lotus, Apa nama? dalam Lotus tapi di depan pasaraya. Oh, sebelum masuk lah. Sebelum masuk supermarket kan? Betul-betul dah masuk dalam, betul-betul nak masuk dekat ATM machine tu betul nak masuk ke Lotus dah. Tempat shopping sendiri. Dekat Home Pro tu. Dia pasaraya apa Lin nama dia? Dia memang Lotus. Dulu Tesco lah. Oh, Tesco kan? memang Lotus Dia punya Tesco pasaraya sekarang lah. Lotus. Memang pasaraya Lotus. Sebab kadang the mall tapi pasaraya dia Hero ke apa kan. Tak. So ini memang pasaraya Lotus punya lah. Tesco. Jadi kita berada kat luar tu mungkin entrance bahagian masuk dia mungkin tak banyak kot. Ya. Dia ada beberapa entrance masuk, tapi nak masuk ke Lotus itself tu saya jalan dia. Untuk masuk ke pasar, macam nak masuk Maidin kan dia ada satu yang entrance main keluar pada lift mana-mana pun, tapi satu je main entrance yang guard jaga kan. Macam tu juga. Itu dia punya main entrance untuk masuk pasar raya lah. Pasar raya Lotus. Okay. Jadi dia ada 2 tingkat ke? 1 tingkat? Satu saja. Satu sahaja. Jadi apa yang kita boleh buat macam di Lotus ni, kalau boleh kita perlukan seorang yang berada di entrance Lotus. Betul-betul di entrance, di luar lah. Betul-betul di entrance, bawa flyers and apa tu? Bawa juga sampel kan. Maksudnya marketing dah bermula dekat depan pintu tu. Pintu luar tu, okey. Dekat pintu luar tu. Seboleh mungkin kita nak tarik daripada situ untuk diorang datang ke booth dan kita bagi tahulah booth kita buka di depan pasaraya. Contoh kan. So masing-masing bawa flyers masing-masing dengan yang dah bercop atau bertulis nombor telefon masing-masing. Ya. Jadi masa tu kita nak tebarkan. Kalau kita tak buat booth, tak buka booth, biasa memang kita tak akan dibenarkan oleh Lotus untuk nak sewenang-wenangnya kan, edar flyers kan. Tapi kebetulan masa tu insyaAllah, hopefully lah, kalau kita berada di depan entrance pun diorang tak kacau, harap-harapnya lah. Macam di Maidin hari tu diorang tak kacau, kita orang berada di tingkat mana pun diorang tak kacau. Jadi at least lah seorang kena berada dekat situ. And then ada yang kena dekat booth, memang standby dekat booth. Lepas tu ada lagi mungkin seorang atau 2 orang di depan pasaraya. Kalau booth tu memang macam kalau booth tu memang betul-betul dekat depan pasaraya, mungkin tak perlulah. Dekat sangat ke Lin? Memang dekat sangat, itu dalam pintu. Dekat sangat. Okey. Dan okey lah. Terus pintu. Sebab kalau macam Maidin tu booth kita dengan pasaraya tu agak jauh. Jadi memang terkial-kial masa tu. Walaupun ramai stoki tapi memang tak menang tangan. Rasa nak pakai kaki sekali. Sebab yang Maidin tu jauh sikit. Itu memang kawasan tempat dah keluar kan. Lepas tu dia memang dia besar, nak masuk ke pasaraya tu besar. Okay, and then lagi satu kita boleh buat ya ketika parents tu sedang beratur menunggu untuk bayar di cashier pun ada seorang boleh edarkan juga flyers masa tu. Walaupun dia dah buat, dia tengah beratur buat ni kan, beratur menunggu bosan kan. Biarlah kita cakap mintalah 1 minit 2 minit. Masa tu dia tak boleh lari. So dia tengah beratur. Dia tengah beratur kat cashier kan, so dia tak boleh lari kan. Dia jadi itu teknik lah jugalah untuk dia dengar kan. Paling
paling tidak kita nak sampaikan sampel kita pada dia. Sebab kita nak dia rasa pampers kita. Kita nak dia pegang pampers kita. Kalau dah pegang, dah rasa, dah cuba pakai tapi tak minat, itu adalah hak dia. Tapi kita dah bagi dah. Berbanding kalau sebelum ni hanya diorang cuma mungkin nampak dekat medsos, kat online macam tu, tapi tak dapat tengok, tak dapat cuba kan. Jadi benda tu macam tak dekat. So yang ni sekarang ni kita memang nak tabur sampel sebanyak yang mungkin. Okay, HQ akan bekalkan 100 sampel, 50M, 50L dan selebihnya macam mana Lin? Selebihnya mungkin tim lah, tim sendiri kan. Setakat ni kami bertiga, stokis 3 lah, Lin, Aulia dengan Alfi akan prepare sampel tambahan. Okay, banyakkan equal ya point time. banyakkan ML dengan XL. Yang 100 yang HQ bagi tu pun ML XL lebih lah. Dapat XL kurang yang HQ punya tu. Yang HQ kasih 50M, 50L. Oh, okay. Macam kalau kita nak bagi sampel tu dengan flyer sekali boleh lah? Ke nak bagi sekali? Ya. Bila nak bagi pada audience ni, bagi flyers yang make sure dah bertulis nama, lepas tu bagi sampel. Mesti bagi sampel kecuali kalau dia tak ada anak, tak payahlah bagi sampel. Tanya dia dulu. Ada anak tak kena pakai pampers kan? Jadi kira Cik Hussein kali kita dekat pampers tu nanti okey, yang dekat pampers tu nanti yang HQ bekalkan nanti kami tak letak nombor tau. Kita akan bawa ke sana, lepas tu letaklah nombor masing-masing. Ya? Tapi kadang-kadang kan sebab kita kalau contoh Aulia dapat seorang ni nak bagi pampers, tapi kadang tak sempat nak tulis nak tulis nama waktu tu juga, nak tulis bukan nama, nak tulis nombor phone dekat sampel plastik tu kan. Tak sempat. Jadi mungkin boleh bagi sama rata lah. Contoh katakan ada 100 atau 200 sampel. So kita ada berapa orang? 6 orang ke contoh, 5 orang ke yang terlibat. Bagi sama rata. 200 tu bahagi 5. Jadi 40 orang ada nama, ada nombor dia dekat 40 sampel. Kan? Jadi taburan orang yang, jadi maksudnya bila prospek nak je, kita tak perlu nak cari sampel yang ada nombor kita. Maksudnya ambil je nombor sesiapa, bagi je. Asalkan kita habiskan semua sampel. Jadi masing-masing tu pun boleh. Cara tu pun boleh. Tapi kalau rasa masa tu nak cari yang ada nombor sendiri pun boleh. Kan? Contoh dah dapat prospek, okay, prospek tu setuju nak sampel. And then you all carilah sampel yang ada yang dah tulis nama you all kan, pun boleh lah, tak ada masalah. Yang penting masa tu sebenarnya kerjasama lah, kerjasama masing-masing. Peganglah masing-masing. Tu flyers tu sendiri punya lah? Ke macam mana? Flyers sendiri punya. Kalau katakan contoh ada yang tak ada flyers, boleh order segera dengan stokis, dapatkan dengan stokis flyers. Lepas tu tulis siap-siap nombor masing-masing. Nombor semua lah. Sebab ini Melaka kan tak besar sangat. Jadi insya-Allah boleh cover je kan. Kalaupun dia tak duduk dekat dengan area kita ke. Sebab dia tak besar sangat kan, insya-Allah. Yang penting kita nak bagi. Pointan. Okay, so maksudnya, kalau sampel tu dah katalah masing-masing dah ambil sendiri punya dan letak nombor telefon. So masing-masing kena pegang sendiri punya sampel lah. Macam tu ke? Sebab tempat kita agak sempit kalau semua orang letak kat situ, nanti masa nak kalau kata orang datang baru nak ambil sendiri punya sampel yang bernama tu kan. Tak ada, tak perlu simpan sendiri. Macam itu maksudnya bebas lah nak macam mana, cuma ada pilihan lah. Kan ada pilihan nak simpan sendiri ke ataupun campur je, lepas tu siapa ada prospek datang terus bagi tanpa kira lah itu nombor siapa kan, pun tak ada masalah.
Macam yang kita buat di Selangor ni, diorang dah tulis nombor masing-masing, tapi kira bagi sama rata lah sampel tu kan. Katakan semua orang dapat 40 sampel, tapi lepas tu campur je. Sampel tu campur je, letak dekat bakul ke mana, and then bagi je lah secara rawak je pada orang-orang. Mungkin kalau nak mudah lah bagi saya, kalau siapa nak mudah, mungkin masing-masing kalau nak order stiker sendirilah. Maknanya kalau bagi flyers tu baru tampal stiker. Stiker tu macam senang lah, pil tampal bagi kan. Daripada nak tulis nama, entahlah bagi saya kalau nak tulis nama je lagi. Decide lah macam mana. Cuma kalau print tu ada cost kan. Decide lah. Kenapa Olia? Buat stiker QR code. Alah, kau nanti kan susah pula customer tu nak scan, lalu dia tak nak. Tak payah nombor kita. Untuk WhatsApp dia, QR code tu dia direct terus pada WhatsApp kita. So dia scan dekat WhatsApp, dia akan dapat terus nombor kita. Macam mana? Terpulang lah. Kalau saya buat macam tu lah. Sebab yang masa DP pun saya buat macam tu juga. Kalau nak buat flyers masing-masing tu terpulang. Sebab flyers masing-masing tu kira flyer, yelah tu file masing-masing kan. Jadi terpulang nak letak macam mana. Ada orang yang letak, dia pakai chop. Dia dah chop siap-siap. Nama dia dekat tu. Dia chop-chop je. Lepas tu dekat chop tu pun dia dah letak siap-siap nombor Shopee dia, link Shopee dia apa semua, dia dah chop siap-siap. Terpulang. Nak pakai stiker atau nak tulis dengan pen siap-siap ke kan, terpulang lah dekat flyers. Tapi dekat sampel ni, itulah. Sebab sampel ni macam HQ bagi kan, 100 tu. Jadi tak nak lah nanti ada yang dapat, ada yang tak dapat sampel tu kan. Jadi yang HQ bagi tu, buatkanlah sama rata. Nombor tu biar sama rata lah, semua orang ada. Boleh Jadi apa tu? Sekejap, tadi apa bagi flyers dengan tu. Okay. And then kita bila kita jangan buat konsep menunggu saja di booth, tapi kita kena buru. Kena buru. Sebab saya ada dapat banyak juga, maksudnya pengalaman saya sendiri lah. Bawa flyers, saya bawa sampel, lepas tu saya bawa baby balloon tu. Yang Pampers dah pakai balloon tu kan. 3 tu, maksud senjata dah lengkap ni kan. Senjata dah lengkap ni saya pergi cari orang-orang yang tengah pegang baby ke, walaupun jauh daripada booth. Saya pergi merayau. Lepas tu saya explain, saya bagi dia orang rasa, pegang Pampers tu apa semua. Lepas tu dia bila berminat, saya tarik dia bawa ke booth. So dia datang ke booth, kita cerita lagi. Baru dia nampak lah kan, nampak Pampers tu. And kita cakap lah pasal combo ni lah. Lepas tu pasal baby care semua. InsyaAllah boleh. Kan kalau maksudnya worst scenario, kalau dia tak beli sekalipun, at least kita bagi Pampers. So kita bagi sampel. So bagi sampel ni, jangan bagi awal-awal terus bagi je tau. Sebab kita, itu alat sampel tu alat pancing, alat umpan. Jadi bila kita dah cerita semua, dah berbuih penat, lepas tu Lala dia kata, tak apalah, saya tak nak lah. Last tu baru kita kata, okay puan, kita nak bagi free je sampel. Puan ambil So, sebab kalau kita bagi awal-awal terus Pampers, sampel, dia kemungkinan besar dia dapat sampel, dia terus nak belah. Jadi macam tak sempat kita nak cerita. Kebanyakan macam tu. Jadi kalau boleh cerita dulu, kalau dia masih tak convince, barulah kita offer dia sampel dan flyers. Macam tu lah. Okay, apakah skrip terbaik ketika memburu permulaan? Permulaan skrip. Apa tu? At first kita kena tengok dia pegang anak ke tak kan. Kita kena tengok lah. So kalau dah pegang anak, nampak dia pegang anak, terus cakap,
Assalamualaikum puan, kan? Saya lah, dia taklah cakap apa tapi saya cakap Assalamualaikum puan kata. Anak pakai pampers lagi ke? Saya tanya. Kan? Saya tanya anak pakai pampers lagi ke? Lepas tu kita pakai apa sekarang ni pakai saiz apa? Kadang kan orang tu berjalan tau, dia tak nak berhenti. Jadi saya akan berjalan bersama dia. Tak apalah, dia rimas pun rimas lah. So kita berjalan bersama dia sambil tu. Saya tanya pakai saiz apa. Lepas tu nanti dia mulalah jawab pakai saiz M. Oh ya ke puan? Okey, puan pernah dengar tak lampin bebas klorin? Dia kata tak pernah kan? Dia kata. And then saya terus tunjuk. Puan, ini saya ada pampers baru ni. Cuba puan rasa. Saya tak cerita banyak dululah pasal bebas klorin tu. Saya suruh dia rasa dulu. Kan? So dia pegang. Biasalah yang ini apa yang pengalaman saya lah. So dia akan pegang. Lepas tu dia kata sedap lah. Dia kata. Lepas tu kata puan ada rasa macam plastik ke apa ke? Dia kata tak ada. Lembut tak puan? Lembut. Lepas tu barulah saya buka cerita pasal bebas klorin. Cerita bebas klorin apa semua. Lepas tu katakanlah waktu tu jauh kan. Lepas tu saya akan katalah puan kita ada offer. Kita kena beritahu lah yang market price bebas klorin tu berapa ya, market price, dan kita cerita pasal kita punya harga. Selepas dah cerita pasal benefit kenapa nak tukar pada bebas klorin apa semua kan, apa pentingnya bebas klorin tu, apa bahayanya untuk anak dia apa semua kan, dah tahu, dah bagi tahu semua tu. And then kita cerita pasal harga lah. Kita buatkan dia rasa macam akan rasa rugi kalau dia tak beli kan. Cakaplah macam harga market price biasanya untuk 20 keping saja harga lebih kurang RM45 ke atas. Tapi puan untuk Baby Mora ni puan dapat yang sama bebas klorin, manfaat yang sama tapi dengan harga hanya RM28 ke atau RM29 kan, cakap macam tu. Lepas tu katakan dia, tapi puan hari ni saja ada offer 3 beg. Kalau puan beli 3 beg berapa lit? 3 beg RM78 kan? Kalau puan beli hari ni saja harga akan jadi RM78.70 untuk 3 beg. So dia akan jadi RM26 something macam tu lah kan. So puan dapat dengan harga murah tapi dapat bebas klorin untuk anak puan. Itu yang paling paling penting. So dia akan rasa macam nak beli tak nak. Kalau tak beli kan rugi kan. Lepas tu kita tunjuk, lupa. Cuba sediakan folder lid. Cuba sediakan clear holder. File clear holder. Printkan testimoni. Lepas tu gambar daripada kita jualan booth sebelum ni. Especially yang daripada customer yang Chinese yang beli 96 beg ni. So kita tunjuk, kita cakap kata ini ada customer ni, dia orang memang dah aware, dah tahu tentang pentingnya bebas klorin. So dia bukan beli 3 combo je puan, tapi dia beli 6 dengan 9 sebab dia orang tahu memang takkan dapat kat luar, kat market ni dengan harga macam ni untuk bebas klorin. So dia akan rasa macam dah peluh-peluh lah ni. Kan? So itulah yang biasa yang berlaku lah. So kita kalau boleh jangan jual satu, jangan sebut pasal satu tau. Kita nak terus combo 3. Kita promote combo 3 terus. Macam saya memang tak jual 1 beg, 2 beg. Saya akan jual 3 beg terus. Memang saya tak sebut satu. Apa-apa kena terus limit lah. 3 sajalah. Ya. Boleh lah. Sekejap, tak berapa dengar. Lagi sekali. Sekejap. Sampel. Rasa line Cik Hussein tu.
Redmi dah tak dengar maksudnya 3 sekali. Oh. Memang kita akhirnya itu final tau. Final saja kalau dia tak nak combo 3 kita cakap okey puan. Apa kata puan cuba 1 pun tak apa, puan cuba dulu. Kalau risau nak ambil 3 puan cuba 1. Itu final ya. Tapi untuk kita promote mula-mula kita memang promote 3 terus. Tapi saya selalu akan promote 6 atau 9. Dengan saya tunjuk gambar tu saya kata puan pun tahu tak ni sahabat kita ni yang Chinese ni dia dah tahu dah kenapa pentingnya pakai bebas kalori semua. That's why dia tak main ambil 3 beg ni. Dia orang ambil 6 dengan 9 beg terus. Kan dia orang memang nak jimat gila sebab dia orang takkan dapat harga ni untuk bebas kalori dekat luar. Dan puan kalau tak hari ni nanti puan kita dah tak ada buka lagi, nanti puan tak dapat harga special ni. So benda tu menjadi macam seksi lah pada dia. Kan offer tu dia rasa macam alamak tak boleh. Alamak dia siapa? Alamak kejap. Saya ada tetamu ni. Lin, kejap je Lin. Okay. Lin boleh sambung sekejap? Saya nak ada tetamu nak makan, saya nak sendukkan sekejap. Kejap ya. Okay, itulah tekniknya. Teknik memburu nama pointen. Tak main 3 beg 6-9 beg je. Macam tu lah pointen kan, semangat dia kan. Tu maknanya jangan start dengan 1 lah. Terus kalau offer tu masa pointen terus offer 3 beg tu. Kalau tak nak sangat barulah ambil 1 beg. Sebab faham juga kadang-kadang ada orang risau kan. Dia takut, takut tak sesuai kan. Tapi sebenarnya papers kita okey sangat. Kalau guna yang combo tu 3, insyaAllah dia ambil kot. Betul, RM78 murah kot. RM78 untuk kalori free kan. Kena dah gaji pula tu. Betul sebab average Pampers mah harga RM27 hingga RM30 kan. Biasa kalau 3 beg dah RM90. Ni RM78, siapa tak nak? Dah lah chlorine free kan. Kalau orang yang tak faham chlorine free pun dia akan ambil lah sebab bagi dia murah kan. Betul. Masa tengok macam even harga baby care yang HQ suggest untuk offer pada untuk booth pun sangat murah. Macam shampoo head to toe lotion dengan talon pun jadi dalam RM78 juga macam tu. Very cheap lah kan sebab macam selalunya macam hari tu pun masa saya join UiTM saya cakap lah macam talon ni sendiri pun dah RM19.90. Dua dah RM38. Ini RM78 dapat 3 barang ni kan. So ada shampoo head to toe, ada lotion, ada talon, ada 3 barang dapat. Memang untung sangat lah. Memurah sangat lah untuk barang-barang yang organik kan. Okay, pointer dah ada. Okay. So tu untuk Pampers. And then untuk baby care pun sama. Jangan jual 1. Letak dalam kepala jangan jual 1. Kalau first saya akan syorkan pada customer tu saya akan tunjuk terus head to toe tu saya terus buka head to toe tu tuang dekat tangan dia sikit. Saya kata okey puan cuba cium. Biar dia rasa experience tu kan. Mesti automatically dia kata sedapnya. Kan? Lepas tu bila dia kata sedapnya barulah saya buka cerita ini apa isi dia dalam ni, bidara lah apalah semua kan saya ceritakan. Okey, lepas tu terus pergi masuk ke lotion. Lotion pun sama, calit dekat tangan dia, suruh dia sapu-sapu kat tangan dia biar dia rasa okey, puan melekit tak? Lepas tu kita cakap lah kalau lotion biasa ada yang cepat meruap di mana dia kandungan air dia terlalu tinggi. Jadi dia cepat kering kan, dia cepat hilang macam tu. And then ada setengah lotion pula dia kandungan minyak dia pula terlebih. Jadi dia akan melekit sangat. So macam yang Bemora ni dia just nice dan dia akan meresap dekat kulit menjadi satu coating lapisan dan dia boleh tahan lama sampai petang. And then wangi je anak tu kan. Itu mula guna kalau bahasa-bahasa marketing lah kan. Okay. And then minyak talon pun sama juga. Kita bagi dia rasa, dia bau apa semua. Okay. And selepas tu saya akan syorkan, saya kata harga 1 ni macam ni tapi puan kalau beli 1 set yang saya syorkan puan ambil terus 1 set. Maksudnya dah lengkap dah untuk anak puan.
harganya kalau satu set ni biasanya RM120. Saya akan cakap macam tu. Biasa satu set ni harganya RM120, tapi untuk hari ini saja kita ada offer 78 berapa ya? 70 tak ingat saya. Kan? RM78.70 agaknya. So Puan tengok beza tak? Beza gila Puan. Macam tu kan. Jadi dia rasa, alamak tak ambil ni rugi hari ni. Kita nak buat dia rasa rugi gitu. Puan tak akan dapat benda ni dekat luar. Kalau kat luar yang berasaskan organik, mandian apa semua, dengan 250 ml saja, harganya boleh jadi RM68, RM70. Kan biasa kita bagi tahulah ada beberapa jenama, contoh bas apa semua kan, harga sangat-sangat mahal kan. Tapi Puan tengok lain ni, harga memang sangat-sangat mampu milik, apatah lagi hari ini kita ada special offer kan. So jadi and then saya akan cakap, itu kalau satu set, kalau beli 2 set, berapa harga dia? So dia rasa macam, ruginya tak ambil ni kan. Rugi tak ambil ni. So dia beli satu set. Lepas tu saya kata, okey Puan, yang satu set ni Puan letak dekat rumah. Lepas tu Puan nak berjalan balik kampung, Puan ambil travel set. Benda yang sama, jadi bila Puan balik kampung, tak adalah anak tu terpaksa pakai makcik dia, mak lang dia punya ke mandian ke shampoo ke kan. Dah ada dah yang sama sebab anak-anak kulit sensitif. Tak boleh kat rumah pakai yang organik, tiba-tiba bila jalan dah terpaksa pakai yang ada bahan-bahan kimia sebaliknya. Jadi yang itu simpan kat rumah, yang ini travel set ni Puan pakai untuk berjalan, so dah lengkap dah. Anak Puan dapat pakai set organik yang mampu milik semua. Dah dia sapu pula travel pack. Lepas tu saya kata, tapi Puan kalau beli satu macam ni, kalau beli dua pula Puan dapat harga macam ni. Tak dapat ni, ini boleh tahan 5 ke 6 bulan kalau beli 2 set ni. Dia pun, alamak, satu RM45, kalau beli dua RM68 berapa? Kan? Dia macam, jauh je beza ni. Kan? Dah dia ambil 2 set travel pack. Macam itulah, samalah juga. Kalau dia nak head to toe sahaja, kita terus tukar. Okey Puan, kalau nak head to toe, harga satu adalah begini-gini. Tapi Puan, hari ini saja, kalau dua Puan ambil dua, saya bagi macam ni, special untuk Puan saja. Kan? Dan lah seterusnya lah. So nanti bila stokis pergi sana, mula-mula study dulu harga-harga tu. Kan? Harga tu kita akan memang letaklah pamerkan dekat kawasan booth tu. So study dulu, tengok sebab dia dah senang sebab dah ada gambar. Contoh head to toe 2 berapa kan? Baby care satu set tu ada 3 item tu berapa kan? Jadi tengok gambar dah ada harga. Senang. So study dulu harga sementara orang nak datang tu, barulah kita mudah nak cakap kan. So okay itu. And then kepada lagi satu tadi baby wipes. Baby wipe pun pun senang juga nak ni. Macam tu juga kita ambil sehelai baby wipe, kena and then bagi dia pegang lah kan. Lepas tadi kan you bagi head to toe, you dah tuang head to toe kat dia, you dah tuang lotion kat dia. Last kali you ambil satu sehelai baby wipe ni, suruh dia bersihkan tangan dia dengan baby wipes tu. Jadi kita dapat perkenalkan semua. Lepas tu terus cakaplah baby wipes ni apa kelebihan dia semua kan. Dia tak ada alkohol, and then dia dia ada kalau tak ada alkohol tu bermakna dia tak mengeringkan kulit, dia tak merensakan kulit kan, kulit bayi apa semua, and then sebaliknya dia melembapkan pula sebab dia ada extract aloe vera and chamomile dekat kita punya baby wipes tu kan. Katakanlah itu kalau ada bayi, katakanlah yang datang prospek tu kan, prospek yang jenguk-jenguk ke barang kita tu kan, katakan dia tak ada anak. Ada je yang kat booth kita datang, dia tak ada anak tau. Dia kata, saja tengok-tengok, saya tak ada anak pun. Dia kata, tahu. Lepas tu saya kata, saya kata, Puan, baby wipes ni Puan pakai makeup kan? Puan, baby wipes ni memang best untuk jadi makeup remover. Kenapa Puan? Kalau Puan pakai yang ada alkohol tu, nanti kulit Puan nanti akan kering, mengelupas apa semua sebab ada alkohol. Tapi yang ni Puan sangat best untuk kulit Puan sebab dia ada aloe vera dengan chamomile. So dia akan lembapkan kulit Puan. So tak jadi tak rosak kulit Puan tu untuk
makeup kalau biasa pakai baby wipe masuk wipe biasa tu mungkin perlu pakai 3-4 helai kan, tapi baby Mora ni pun hanya perlu 1 atau 2 helai saja. Kenapa? Tunjukkan tekstur baby wipe kita kan. Baby wipe kita kan ada yang dipanggil honeycomb. Ada, siapa pernah pakai, pernah tengok dia tak plain tau, dia berlekuk-lekuk tau, bergelombang-gelombang kan, kita punya baby wipes. Okay, so itu dipanggil honeycomb. Kenapa macam tu? Sebabnya kita buat macam tu, satu permukaan dia akan jadi permukaan lekuk tu akan menyebabkan macam ni tau, kalau mekanisme engineering tu dia ada anchoring system tau, sistem menyangkut. Anchor ni apa? Kan anchor kapal kan, bos ingat anchor kapal dia sangkut kan, so dia ada anchoring system, dia sangkut. So bila kita lap kat satu permukaan nak bersihkan tu, dia senang tersangkut. Benda-benda yang kita nak remove kan tu senang tersangkut. Okay. And then lagi satu, bila dia bergelombang-gelombang macam tu permukaan, bermakna luas permukaan dah lebih daripada yang plain saja, rata. Luas permukaan dah lebih. So bila luas permukaan dah lebih, bermakna wipes kita tu kalau biasa kena pakai 3 atau 4 helai baru bersih ataupun baru cukup, kita mungkin pakai 1 atau 2 helai saja sebab luas permukaan dah lebih. And then lain satu sebab dia tebal. So bila buat macam tu, orang yang tak pakai, bermakna baby wipe tu boleh jual pada yang bukan prospek yang kita anggap untuk bayi tu. So orang biasa, orang lain pun boleh menjadi prospek kita. Dan lepas tu teruslah cakap puan, yang ini harga dia macam ni RM7 tapi kalau ambil 3 saya bagi beginilah special untuk puan. Macam tu. Gitu. So dia ambil lah combo 3 kan. Dia ambil lah combo 6. Lepas tu kita kaitkan COVID, pasal hygiene apa semua kan. InsyaAllah baby wipe pun antara yang mudah juga kita nak jual insyaAllah. Lepas tu baby wipe item tu. Ya. Tu je kan? Lain saya ada buat cookies juga. Kalau cookies tu bagi rasa lah. Okay, tapi yang penting betul. maksudnya nanti memang kena sampel, kena prepare. Sampel satu head to toe, kan? Sampel lotion, sampel talon, memang kena buka siap-siap tapi tandakan siap-siap. Dekat botol-botol semua tandakan siap-siap dengan marker pen yang permanent tu tulis sampel. Jadi semua orang akan gunakan sampel tu untuk bagi semua orang rasa lah. Jangan kita risau-risau nak bagi orang rasa, jangan kita kedekut sangat, alamak habislah sampel ni kan. Kita bagi dia orang rasa, sebab dengan rasa tu sebenarnya lagi senang, lagi dekat, lagi mudah kita nak pegang, nak tarik customer tu berbanding kita penat dekat media sosial kan. Duk kita announce kan, susah kan. Kalau depan-depan ni sebenarnya lagi mudah insyaAllah. Okay. Kalau dah tak nak juga tak apalah. And then kalau untuk prospek-prospek orang tua kan, untuk warga-warga emas ke atuk nenek yang lalu, yang tu janganlah offer Pampers. Offer dia minyak telon terus. Offer minyak telon, tak kira lelaki ke perempuan ke, yang warga-warga yang yang nampak tak ada ni kan, warga-warga emas ke apa ke, offer minyak telon, bagi dia rasa terus, bagi dia bau. Confirm dia suka. Confirm dia suka. Cakap lain ni untuk sakit kepala, pening bawa kereta ke, sakit tengkuk ke apa ke, senang nak letak dalam beg dia, kecil je semua kan. So itu antara prospek-prospek cara kita nak tarik customer lah. So semua item ada boleh jual pada banyak kategori insyaAllah. Okay. And then kat sana juga nanti kena jaga juga dari segi petty cash. Petty cash tu Lin kena sediakan duit kecil banyak Duit kecil perlu banyak, jadi mungkin tak tahu kalau sumber daripada satu sumber ke atau semua nak kumpul ke, lepas tu pecah-pecahkan duit tu ke, tapi memang perlukan duit kecil tu banyak lah. Duit RM1, duit RM5 kan. Duit raya anak masih ada. Kan, duit raya anak apa kan, boleh sungguh kan.
hari tu kita prepare 200 pun mula-mula tak cukup. 200 tu kejap je habis yang benda kecil-kecil 200. Jadi prepare lebih, pergi ke bank siap-siap lah. Siapa nak offer duit raya tu boleh sangat tukar kan. Tukar, lepas tu bagi RM1 tu mudah. And then dekat resit pembelian, bila kita tengah macam ramai-ramai kan, contoh tengah ramai-ramai ni, kadang customer ni macam ni biasa tau. Bila seorang customer datang kat kita, nanti ada pula customer kedua datang tau. Dia biasa memang macam tu. Bila nampak satu semua mengurung, semua lain pun datang. Dia akan macam tu. So akan berlakunya yang tiba-tiba 4 penjuru orang datang. Jadi kita perlukan 4 orang masa tu kena nak explain pada customer. Tak cukup orang. Jadi masa tu semua kena kerjasama. Siapa yang free je, mungkin dia terus kena handle cashier. Jadi cashier ni semua orang kena faham lah. Satu kena faham harga. Jadi table harga kena ada. Table harga untuk rujukan di meja cashier ni memang kena ada. Lepas tu setiap pembayaran wajib tulis dekat receipt. Okay, receipt. Tuliskan apa yang dia beli apa semua. Total. And then jangan lupa, yang ni paling saya nak tekankan, jangan lupa minta nombor telefon customer tu. Cakap Puan, boleh bagi saya nombor telefon, nanti senang Puan nak restock. Nanti saya pun boleh follow up Puan, macam tu. Sebab kita nak database. Kita nak database dia. Supaya kalau boleh, tak naklah kita jual one off kan. Kalau boleh biarlah di repeat menjadi customer kita terus kan. Macam tu. And then kita nak follow up juga apa feedback dia pakai. So make sure tak kira siapa yang jadi cashier. So dia tak boleh orang yang sama je tau setiap kali. Sebab kadang yelah jadual tu berlainan kan. Jadi semua orang kena bersedia untuk menjadi cashier lah. Dia simple lah sebab table harga dah ada. Tinggal follow je kan. Tapi make sure nombor telefon customer perlu ada. Okay. And then dari segi bayaran, Lynn preparekan QR code? Ada? Do it now? Ada tak? Ada dah. QR ada dah. Ada ya? So kalau QR tu ada, print siap-siap. Nanti letak, jadi customer yang nak bayar ni boleh tanya Puan apa nak bayar, kita ada QR code. Kalau dia kata nak cash, cash lah. Tapi kalau ada QR tu, ramai juga happy bila ada QR code tu. Senang untuk diorang kan, diorang scan apa semua. Lepas tu bila diorang dah bayar, transaksi tu kita wajib snap dekat phone. Snap pakai phone masing-masing lah. Snap kat phone masing-masing, lepas tu forward terus masuk dalam grup Lotus tadi. Kita dah ada grup Lotus kan. Jadi setiap yang kita snap pembayaran tu masuk ke grup Lotus untuk double ni lah pengiraan nanti senang kan. Itu tu kita bagi receipt. Lepas tu dekat receipt pun tulis juga lah transfer kan. Online. Ya. Dekat receipt pun tulis online juga supaya tak clash dengan cash. Kat receipt. Boleh. Siapa yang tulis cash, bayar cash tulis cash kan. Yang bayar tu tulislah online kan. Dekat situ boleh. Lepas tu bag sediakan bag besar, bag plastik oren ke merah ke tapi yang besar yang boleh muat 3 atau 4 bag Pampers ni. Itu Lynn ada tengok yang dekat UiTM? Ya ada. Jadi kena sediakan bag yang besar untuk bag Pampers, 3-4 bag boleh sekali masuk. Lepas tu kena juga sediakan plastik yang transparent yang jual kat Shopee tu kan, yang boleh isi yang kecil punya tu lah, boleh isi baby care kan. Macam tu. Lepas tu pada customer yang beli banyak, macam beli combo 3 tu, bolehlah bagi free gift bag woven bag baby Mora tu. Kan, tapi bagi tahu dia lah, okey Puan kena, sebab Puan ambil combo 3 ni, okey saya bagi free ni bag. Tu kan? So dia happy lah macam tu. Okay. Rasa Cadangan free gift tadi Puan Intan. Apa ni untuk kita ada tetapkan lebih kurang lah harga berapa belian yang untuk dapat hadiah apa yang suggestion lah.
selain daripada kata beli combo 3 Pampers dapat bag woven contohnya kan. Lepas tu kalau apa ni beli mungkin combo 2 baby care je ke, adakah kita bagi juga free gift? Yang tu masa hari tu kat sini diorang tak fix lah, maksudnya kalau dia beli combo macam hari tu kejap diorang bagi ni, kalau combo 3 tu dia bagi apa tu apa nama dia lah Plastik. Disposable ke? Disposable, ya. Disposable tu. Kan? Disposable tu dia bagi. Kadang ada yang ambil combo, yelah ambil combo 2 apa baby care ke apa ke, dia bagi bag tu. Yang tu mungkin Lin nanti boleh kira kot mana yang sesuai. Ataupun baby wipes kan. Tengok dengan harga baby wipes tu. Okey tak? Kan? Sebab kos tu nanti perlu ditanggung sama-sama lah oleh semua. Dan yang saya nak tekankan dekat sini, ketika bila kita nak buka booth ni, first kali kena tanamkan dalam fikiran adalah brand awareness. Itu yang paling kita perlu tekankan. Brand awareness. Nak tabur sebanyak mungkin sampel, nak bagi diorang rasa baby care apa semuanya tu. Okay? Jika berlaku pembelian, itu alhamdulillah adalah bonus. Bonus untuk kita rasa lagi seronok. Tapi jangan macam down kalau tiada pembelian ke apa ke, jangan down sebab kita nak bagi, sebab itulah masanya kita dapat bagi kat orang-orang. Kalau tak, kalau kita seorang, kita dapat hanya bagi mungkin jiran sebelah, kawan-kawan kan, tak dapat bagi ramai-ramai audience kan. Tapi di luar ni ada ramai, begitu ramai. Jadi kita boleh tebarkan kita punya jala seluas-luasnya insya-Allah. Kan begitu ramai, ada 3 hari kat situ. Jadi itu yang paling penting. Kalau ada berlaku penjualan, alhamdulillah, bonus, syukur. Okay. So apa tu, and then lagi satu, kita nak dapatkan database sebanyak yang mungkin. Okey, kalau sebelum ni yang kita buat sebelum ni di booth adalah kita dapat database apabila berlakunya pembelian. Maksud bila diorang beli, kita nak tulis dekat receipt, kita minta nombor phone. So kali ni kat Melaka, saya tak tahulah boleh buat ke tidak. Lagi cantik kalau siapa yang tak beli tapi hanya dapat sampel saja, kita minta juga nombor phone. Maksudnya walaupun dia tak beli, tapi kita bagi sampel kan, so kita minta juga phone. Kalau dia nak bagi, alhamdulillah. Tapi kalau tak bagi, nak buat macam mana kan. Tapi kalau dia bagi tu, dah dapat dah. So boleh kita nak follow up. Itu yang penting. Database tu kita nak dapatkan. So bila dah dapat database, itulah waktu tu you all boleh broadcast WhatsApp, iklan-iklan you all atau follow up dia sebagainya. Kan? Kita dapat banyak customer yang daripada database tu lah. Okey. Soalan pointan. Ya. Kita ada beberapa ejen dan stokis yang menjaga booth dan kita akan dapat various customers lah. So siapa follow up, siapa pointan? Sebab macam ni, sebab kalau macam ni, kalau sebelum ni benda tu macam muncul lah. Ada juga yang stokis-stokis ni diorang rasa macam alah jauh, dia tak nak ambil lah customer ni kan. So dia bagi customer tu pada stokis yang dekat. Even macam dia dah approach customer ni kan, prospek ni. Lepas tu dia tanya pon dari mana. Lepas tu dia kata pon dia daripada katakanlah kampung Merlimau. So automatically stokis ni kebetulan ada stokis lain tu memang Merlimau kan. Jadi stokis tu cakap okey, tak apa Aminah, awak bagilah nombor awak, kakak ni daripada Merlimau daripada tempat awak ni. Pun boleh. Ataupun dia nak ambil terus pun boleh, sebabnya Melaka berbeza dengan Selangor. Selangor tu besar. Melaka ni kecil sebenarnya. Saya rasa macam tak kisah pun kan, sebab dia dekat je. Saya rasa lah. Tak tahu lah kalau jauh ke, kalau Gajar dengan Jasin jauh Jam juga. Jauh juga. Jadi lepas tu
yang nombor-nombor yang ada dekat receipt tu, di Selangor saya suruh diorang snap je, masing-masing snap je gambar dekat receipt tu, nombor-nombor tu. Lepas tu follow up je, tak kisah siapa boleh follow up. Sebab kalau contohlah kan, kita nak bagi yang nombor ni pada A, ejen A contoh, tapi ejen A tak follow up pun. So saya rasa rugi. Tapi kalau customer ni, lepas tu ada ramai-ramai ejen follow up, tak apa, tak rugi pun. And then bergantung pada skill masing-masing lah siapa dapat close kan. Siapa ayat lagi manis kan. Mungkin dia lagi mudah nak close customer tu. Benda tu kan chemistry juga kan. Cara kita nak close, nak dekat dengan customer tu kan, skill masing-masing. Jadi saya rasa semua daripada nombor phone dekat receipt tu nanti masing-masing snap lah, ambil lah. And then you all follow up je lah. Okay, terima kasih. Okay. Lagi ada HQ nak nanti tanya akan turun hari apa Puan Intan? kami gerak Jumaat malam. Sebab tak ada apa barang daripada HQ kan Lin? Sepatutnya dia bawa semua dah. Semua dah ada kat Lin kan? Nanti akan ambil hari Khamis. So kami Jumaat malam baru gerak. Jadi yang hari Jumaat tu you all gerak dulu, siapa yang ada hari Jumaat tu jalan dulu. So Sabtu pagi, maksudnya hari Sabtu dengan hari Ahad kami ada. Saya akan turun lah. Hari Sabtu ada, Ahad insyaAllah ada. Lepas tu kita akan bagi juga belun. Belun 50 biji belun. Tapi belun tu semua dia belum bertiup tau. So tiup dekat booth lah. Tapi kita akan bagi pump dia sekali. Sekejap je masuk mesin dia. Terus dah penuh. Senang je. Jadi masa booth tu bila kat booth tu hari Sabtu pagi, siapa yang bertugas pagi tu dah boleh bukan tiup lah, pakai mesin tu isikan angin pada belon tu banyak-banyak, lepas tu standby je dekat booth tu. Okay? Lepas tu dengan tangkai dia ada siap tangkai kan. Ada nampak kan dekat FB kan, siap tangkai, you are standby. Lepas tu ikut pengalaman kita di Jasin, ada juga customer kan, dia datang ke booth sebab nak belon je. Dia nak belon je sebab nak belon untuk anak dia kan, tu je datang booth. So, kita jangan terus bagi belon. Jadi kita akan bagi sampel dulu. Kan dah bagi sampel baru kita bagi belon. Sebab kalau kita bagi belon je, dia terus balik, dia terus belah. So kita nak umpan at least paling kalau dia dah tak nak dengar apa-apa benda pun daripada kita, at least kita bagi sampel, lepas tu barulah kita bagi belon dekat dia. Okay. So belon tu 50 hari Sabtu, 50 untuk hari Ahad. Kalau habis 50 hari Sabtu, kira habislah. Tak dapatlah orang kemudian tu kan. Hari Ahad pula kita kasih. Macam tu. Boleh Lagi apa? Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Seronok sebenarnya buka booth sebab kita dapat berjumpa direct dengan customer ni. Memang seronok. So macam saya pun walaupun dah banyak booth saya join, tapi saya rasa tetap excited. Memang agak penat, tapi best sebab kita dapat jumpa direct dengan customer ni. Okay, and then snap gambar setiap kali customer ni beli, ambil gambar sebab kita nakkan gambar banyak-banyak kan, untuk lepas tu update FB masing-masing. Bila customer dah selesai buat pembayaran, terus cakap okey Puan, nak ambil gambar boleh kan. Dia orang mesti memang nak lah, tak pernah lagi lah yang customer marah sebab ambil gambar ni. Tak, mesti dia orang suka kan, dia orang kebanyakan happy lah macam tu. So ambil gambar, lepas
tu gambar tu share lah. Share dalam group. Lepas tu masing-masing boleh pakai dah gambar tu untuk promosi seterusnya, untuk nak pakai bila-bila pun boleh. Kan? So itu pun jangan lupa. Lepas tu katakan yang stok ejen ke stokis yang menjaga booth tu ada 3 orang, ketika tu ada 3 orang. Lepas tu ada 2 orang ni tengah bercakap dengan customer kan, tengah pulun convince customer. So yang seorang free ni jangan buat tak tahu, tapi ambil kesempatan masa tu, ambil gambar masa diorang tengah convince. Ambil gambar, ambil video, sebab kita nak guna video dan gambar tu untuk promosi seterusnya di booth-booth lain juga. Macam yang selama ni yang you all nampak tu kan, itu semua macam tu lah. Ada stokis yang dia free je, dia nampak je ada customer seorang ni tengah bercakap dengan team kita yang lain, yang seorang ni terus ambil gambar, snap picture apa semua, buat video sebagainya. Siapa yang biasa dengan TikTok, boleh dah plan apa TikTok apa nak buat hari Sabtu, hari Ahad nanti. Saya on je insyaAllah. Kan? You all sediakanlah nak lagu apa, nak pergerakan macam mana, saya follow. And then TikTok tu kita meriahkanlah untuk FB kita kan. Dan benda tu ialah nak happy kan, penat kan. Tapi carilah yang carilah yang comply kan, comply Islamic comply punya. Kan? Okay, prepare kan. Aulia biasa kot TikTok. Kalau tak biasa, siapa biasa? Hussein pergilah minta kat siapa, anak adik-adik kan, anak-anak siapa yang biasa ada TikTok, tanya dia siap-siap nak video yang mana, nak post kat macam mana kan. Macam itulah, insyaAllah. Okay. Dan insyaAllah HQ turun, lepas tu ada stokis daripada Selangor pun ada seorang nak turun nak bantu. Ada seorang stokis Selangor nak turun bantu tim Laka juga. InsyaAllah. Hopefully dia sihat lah. Hopefully dia sihat. Sebab minggu ni dia demam. Hopefully by Jumaat nanti dia sihat lah untuk ikut. Tapi memang dia memang lah kan. Kena lagi semangat. Okay. Lepas tu dari segi macam siapa buka booth pagi kan, siapa buka booth petang, yang tu kena betul-betul lah. Contoh hari Jumaat tu buka, and then kan malam tu tutup booth tu, kena lepas tutup booth tu dah pasang dengan penutup kain, lepas tu snap gambar supaya orang esok yang nak orang esok nak buka, lepas tu bila nak tutup balik pun dia dah tahu dah macam mana cara tutup semua kan. And then dari segi petty cash pun, Lin, petty cash punya box tu ambil kat HQ ke? Setakat ni pakai ada bag tu kan. Kita pakai ada beg umrah tu lah. Beg umrah tak? Macam ni, ambil yang HQ punya ni. Pakai yang HQ punya dia ada slot-slot duit tu. Okay, boleh. Pinjam api, masuk dalam list. Nanti ada masuk list. Lepas jadi bila stokis yang tutup akaun contoh hari Jumaat, jaga hari Jumaat, so yang malam tu siapa tutup akaun tu kena kira semua duit. Kena dia tutup tu dengan berapa total duit. Lepas tu kena bawa balik macam tu lah kan. Kena report pada Puan Lin, Hajar Lin, berapa total cash tu. Dia kena tally lah dengan receipt. Kena tally receipt. Macam ini booth sampai pukul berapa Lin? 10 10 malam. Macam 10 malam mungkin pukul 9 dah boleh mula kira berapa kan, lepas tu tinggalkan sikit je dekat petty cash berapa, and then bila by the time pukul 10 dah boleh kira habis lah. Lepas tu tengok tally tidak dengan receipt apa semua,
boleh report dekat group Lotus. Okey, tutup akaun ni dengan berapa duit. Okay. Lepas tu kena ambil lah duit, ambil duit tu, ataupun kalau nak macam hari tu dia orang tinggal je kat sana. Tapi dia sorok di antara sebab Pampers lah dia orang sorok kan. Sebab tempat tu ada guard jadi dia orang tak risau sangat. Yang ni tak pasti, nanti Lin cuba tengok macam mana. Sebab takut stokis yang tutup malam tu esok paginya dia tak datang kan, kalau dia bawa balik duit nanti tak dapat pula duit untuk petty cash esoknya kan. Jadi Lin tengoklah macam mana ya. Okey, nak tutup tu rasa okey kot Lin. InsyaAllah rasanya complete dah. Tak ada lagi tak yang rasa terfikir nak tanya apa-apa. Cuma saya nak bagi tahu nanti harga combo semua tu sebenarnya harga yang kita slash banyak lah. Kan? Jadi dari segi kalau katakan walaupun berlaku pembelian banyak tapi keuntungan tu mungkin nipis sebab kita slash banyak. Kenapa tujuan kita slash banyak harga tu adalah sebab kita nak bagi orang rasa. Kan? Sebab kita orang tak kenal jadi kita nak bagi orang rasa. Jadi dapat orang kata dapat balik modal pun okey dah, alhamdulillah. Kan? Kalau tak balik modal bermakna itu investment kita lah. Investment kita yang beramai-ramai sebab ada tim Melaka ni kan, ada beberapa orang ni kan. So ni beramai-ramai. Okay, so saya harap yang ini kita buat di Tesco ni adalah orang kata peringkat yang besar lah, yang HQ turun sekali lah. Tapi jangan berhenti kat di Lotus ni saja. Lepas tu boleh buka booth di tempat masing-masing kan. Contoh nak buka di Jasin, ada Maidin Jasin nak buka kan. Jadi yang yang ejen atau stokis tempat lain tu saya harap dahlah turun sekali di Jasin. Kita promosi sama-sama di Jasin. Tapi HQ tak dapat turun sebab HQ kena teruskan. The next punya kami kena ke Johor. Tapi dan Johor, ke Kuantan dan seterusnya lah, kita dah ada destinasi kita nak bergerak kan. Tapi di Melaka jangan berhenti dekat setakat satu roadshow je kita buat. Kita bergerak di peringkat daerah masing-masing pula. Tapi support each other. So Jasin ada 2-3 orang mungkin turun ke Jasin. Lepas tu daripada Jasin pula pergi ke contoh Alur Gajah kan. Alur Gajah yang tim tadi yang Jasin lah apa semua pergi pula ke Alur Gajah. Jadi you tak rasa penat sangat, you tak rasa seorang sangat. Bila beramai-ramai tu lebih rasa ringan, lepas tu lebih seronok. Itulah yang berlaku di Selangor. Ya? Di Selangor itu yang berlaku, dah diorang rasa seronok. Diorang rasa seronok. So diorang berpindah-pindah. Diorang siap offer, okey. Contoh dia kata, daripada yang bahagian KL, tanya, apa Siti nak buka tak dekat KL? Kita orang yang lain kita orang boleh datang. Kita tolong kat sana kat KL pula, macam tu. Kan? So jadi diorang yang KL ni pergi carikan tempat, so yang Selangor pergi turun KL. Kan? Jadi samalah juga teamwork kan, buka di Bandar Hilir, ramai-ramai turun. So teruskan sampailah hujung tahun kan. Jadi nampaklah orang akan rasa bergegar lah roadshow, dia nampak roadshow di Melaka ada di mana-mana. So dengan billboard yang kita dah naik, especially di Melaka paling besar tau billboard. Tempat lain saya pasang 40 kali 20 je. Tapi di Simpang 4 Melaka saya pasang 40 kali 40. Ada yang dah tengok dah? Kan? Negeri paling kecil tapi billboard paling besar saya pasang kat situ. InsyaAllah. So billboard dah ada, roadshow berjalan di Melaka, di setiap daerah, kalau boleh di tempat you all masing-masing lah. Kan? Kalau daerah tu tak ada stokis, tak ada ni, mungkin tak, yang tu priority list lah. Pergi tempat yang you all punya. Contoh sekarang ni ada berapa orang yang join? Ada 6 orang. Kalau boleh buat 6 tempat ni. Pusing lah. Kan? Rotate masing-masing. Jadi baru rasa seronok. Kan? Baru rasa tersupport. Macam tu. Benda ni akan terbias.
Ada stokis tampin juga ni, Puan Nadia. Puan Nadia pernah ada bersama kita, insyaAllah. Ni Puan Nadia ada. Nak. Kan? Nak sama juga tampin dekat dengan Alur Gajah kan? Tanjung Bidara. Kan? Dekat kan? So each other lah. Sebab Melaka dengan 9 tu dekat-dekat je. So kita memang takkan orang kata benda tu akan ada impak dia. Macam kat Selangor dia orang dah nampak dah daripada sampel-sampel yang bagi-bagi tu, ada orang dapat, ada orang call apa semua, dah dapat customer kan. Lepas tu antara ejen-ejen pun dia orang pas-pas, mana yang dekat dia orang pas-pas. Kan? Sekarang ni dia orang buka-buka, saya yang tak larat nak ikut dia orang. Kau boleh ikut nak turun je semua tapi dah tak larat dah. Tapi dia orang dah start buka yang kecil-kecil apa semua kan. Lepas tu dia orang support lah masing-masing. Kerjasama. InsyaAllah. Kalau Melaka ni lagi dekat-dekat lagi mudah lah. Kalau buat jadual, Allahu Akbar habis. Nampaknya handphone Puan Intan kehabisan bateri. Okey, jadi itulah maksudnya kalau macam di Selangor tu diorang kata apa? Membantulah sesama stokis. Contoh macam di Melaka ni kita tahu ejen ada di mana yang join buka booth ni kan. Contoh di Jasin, di Bertam, ada Kak Aulia kan. Jadi kita buka booth yang kecil-kecil ni yang mana ada kita punya stokis ataupun ejen. Yang itu lebih mudah lah. Jadi sama-sama membantu, insyaAllah Baby Mora akan lebih berkembang di Melaka lah dengan lebih cepat lah kalau kita sama-sama membantu, insyaAllah. Yang penting kerjasama. Nanti masa booth tu kutiplah sebanyak mana ilmu yang boleh kutip daripada Puan Intan. Nanti semua stokis akan tengok secara live. Macam Puan Intan semua dia. Ni Puan Intan dah kembali. Puan Intan nak sambung balik ke? Sorry, saya tercampak tadi. Okay, so rasa je itu je kot pada saya. Sekejap. Oh, last satu saya lupa. Okay, nanti kita lepas yang roadshow untuk minggu ni, nanti saya tak ingat tarikh berapa hari bulan September ada kita dapat jemputan daripada medical line doktor yang terlibat dengan persatuan menyusu ni. Mereka jemput Baby Mora untuk buka booth di event di majlis penyusuan ibu-ibu tu. So kat situ pun sangat bagus untuk awareness. Sebab apa? Yang tu saya suka juga walaupun mungkin audience tak ramai sebab bukan di hospital, mereka buat dekat hotel. Okay, mereka buat kat hotel, tapi saya suka kerana kita ada peluang untuk rapat dengan orang-orang medical. Maksud nanti kita jumpa dengan doktor apa semua. Kalau doktor-doktor ni semakin ramai doktor ni kenal Baby Mora, diorang boleh recommend daripada ke hospital masing-masing. Sebab nanti bila yang untuk penyusuan ni nanti ada beberapa hospital daripada Melaka kan, klinik-klinik, bukan Melaka sajalah, daripada negeri-negeri lain pun turun juga kan. Tapi di Melaka pun ada, so diorang macam contoh kita buat yang event ni saya dapat sebab kita buka booth event di Hospital UiTM Shah Alam. So masa event ibu penyusuan tu, masa tu lah ada doktor daripada Melaka pun datang. So bila dia nampak Baby Mora tu kan, dia orang jemput pula ke Melaka kan. Jadi bila you all nanti buka di Melaka,
sama juga bagi sampel apa semua kan. Kat situ mungkin dari segi jualan mungkin kurang lah, tapi lebih pada brand awareness. And then kita dapat contact mungkin daripada doktor ke apa semua. So dia di mau spread tau. Mau spread by professional, by trusted person. Itu lebih power. And then kita boleh dekat dengan diorang tu untuk supaya nanti nak masuk orang kata line hospital tu lebih mudah. Kan? Nanti bila time size S kita keluar, senang dah. Dah ada kontak dah ke hospital ni, hospital tu sebagainya. Kan untuk kita nak masukkan set baby care kita ke ataupun pampers ke kan. Macam dekat apa yang berlaku di Johor. Apa yang berlaku di Johor kan stokis di Johor ada buka booth di hospital Sultan Aminah HSI. Sultan Ismail kan. Diorang buka booth di Sultan Ismail 2-3 kali. Alhamdulillah lepas tu ada pakar ONG daripada sana, dia push nak jumpa dengan stokis ni, dia minta supaya stokis masukkan barang-barang murah ke hospital. Sebab dia turun masa tu bila buka booth tu dia turun lah. Masa ada payday sale stokis payday sale dekat hospital tu. So dia antara orang yang turun dan beli lotion. So dia suka sangat, dia suruh masuk hospital. Jadi itu adalah orang kata network yang InsyaAllah kita boleh dapat. Kita boleh kembangkan. Kan? Jangan kita fikir sempit sale ketika hari tu je kita fikirkan, tapi kita fikir ke depan lebih. Ke depan lagi. Ya, apa prospek-prospek yang menanti kat depan tu? Apa networking yang kita bakal dapat tu nanti. So saya urge juga lepas selesai yang di Lotus ni, harap stokis atau agent yang berminat, maksudnya bolehlah, kalau boleh tim yang ni pun lagi best kan, buka di teruskan di di booth Persatuan Ibu Penyusuan. So bila dapat mula-mula buka dekat Persatuan Ibu Penyusuan kan, tapi bila dah masuk hospital mungkin nanti boleh buka booth di hospital lain, senang, mungkin dapat sewa murah ke atau percuma ke, atau kita boleh nak masuk untuk bagi sampel ke, sebab itu dapat direct dengan end user tau. Contoh kan kita boleh pergi hospital tu kata okey ada hari ibu-ibu mengandung contoh kan, ataupun ada hari yang cucuk anak-anak kecil baby. Jadi kita dah ada network hospital tu, kita dah boleh dah bagi sampel pada ibu-ibu yang memang ada anak-anak kecil kat situ. Bermakna direct end user. Dan bila dapat benda tu daripada hospital, itu lebih dipercayai berbanding dapat orang kata dapat daripada shopping complex ke apa kan. Orang lebih percaya kalau benda tu dapat daripada hospital. So jangan ambil ringan ke apa kan, fikirkan prospek besar yang menanti. Okey, so saya rasa itu saja kot daripada saya. Cukup Lin? Cukup. Okay, just to update yang dekat Persatuan Penyusuan tu, Persatuan Penasihat dan Pakar Laktasi Malaysia sebenarnya. Yang tu dia buat Minggu Hari Malaysia tu, 17-18 September. Hari Sabtu dan Ahad. Yang tu dia offer kita murah sangat. Booth tu instead of 600, satu hari setengah tu dia offer kita 200. Itu yang pointan dapat lah. Sebab itu dia offer kita untuk buka booth di sana. Pada orang yang nak buka sebenarnya 600. Tu siapa yang memang nak buka, yang diorang minta lah kan, minta nak buka. Tapi sebab kita atas jemputan. Sebab masa kita buat di UiTM Shah Alam ni, doktor-doktor tu berminat, jadi dia sendiri datang ke booth. Mungkin you all pun ada baca kat FB saya kot. Kan? Doktor tu datang jumpa saya sendiri, dia jemput suruh minta buka di Melaka. Booth kita di Melaka. So that's why kita dapat harga special. Bolehlah macam-macam minat juga.
So cuma insyaAllah settle yang booth Lotus ni baru bincang lanjut lah tentang yang di IBIS tu. Okay. Kalau nanti dapat apa Lin dapat bincang juga maksudnya selepas di Lotus ni di mana pula nak buat. Tu pun best juga. Jadi keep in touch lah group ni kan, dan open jugalah pada yang lain kalau mana yang nak join kan. InsyaAllah nanti apa tanya. alamak. Ya, Pointan, sorry tak dengar cakap. Pointan cakap apa last tadi? Ada apa-apa lagi tak nak tanya tentang roadshow ni? Afiq, sorry kacau Afiq. Yang list hari tu Kak Lin bagi tu semua ada Afiq Ada insyaAllah. Yang senarai harga tu semua masih bertampar dekat klip tu Nanti saya akan bagi sekali. Okay, alright. Afiq. Okay, insyaAllah macam hari tu ada yang PM Kak Lin untuk apa ni waktu-waktu bertugas yang available. So nanti rasanya sekejap lagi Kak Lin akan open balik dekat dalam group lah. Mungkin masing-masing mungkin ada yang nak apa ni nak ubah time ke macam mana. Update semulalah dekat dalam group kita siapa yang boleh hadir dekat booth nanti lah Yang pastinya saya ada kerja 3 hari lah. Permukaan dah penutup sebab nak kena bawa barang balik HQ. Nanti barang HQ tu pun akan guna di Johor Ya. Okay. So Monday tu dia kena pulang ke HQ balik lah. Lepas tu pakaian kalau boleh siapa ada vest tu pakai vest sebaiknya. Biar dia orang nampak siapa yang daripada wakil booth kan. Kalau tak dia tak tahu ini orang ni customer ke, orang ni orang booth ke kan. So pakai pakailah baju t-shirt Bemora ke ataupun vest Bemora ke kan. Itulah kot. Aulia ada apa-apa nak tanya? Clear? Kak Khalida? Tak ada Puan. Okay. Lain apa? Husin Jelas Okay. Then Nadia nak? Tak ada. Okay. Then Alfi okay Alfi? Alright. So itu sajalah Lin daripada saya. Okay, boleh. Rasanya Lin pun tak ada soalan juga daripada pihak Lin. Nanti kalau ada apa-apa kemusykilan ataupun nak discusskan apa-apa lagi kalau teringat lepas ni boleh tanya dalam grup je lah. InsyaAllah. Nanti Pointan dengan Afiq pun ada dalam grup tu juga. So insyaAllah boleh juga clarify lah. Kalau apa-apa kemusykilan yang perlukan penjelasan lanjut. Okay, dah one round tak ada apa-apa. Terima kasih banyak-banyak Pointan meluangkan masa walaupun ada tamu di rumah. Kalau ada dah satu Lin. Ya. Nanti kena maskot tu lah. Maskot tu siapa nak pakai? Pointan tanyakan siapa yang boleh diupah sebagai maskot di Melaka. Tapi maskot tu akan sampai hari Sabtu lah kalau ikut kan. Bersama tim HQ. Kecuali kalau Lin ambil awal boleh. Siapa nak pakai cuma tu. Itulah Pointan tanya tadi masa awal-awal perbincangan. Kalau ada tak siapa-siapa anak buah ke saudara ke yang boleh diupah Pointan. Untuk maksud kalau kita nak hire orang luar untuk pakai ke kan ataupun di kalangan stokis sendiri kan. Tapi malu-malu bolehlah pakai kostum tu jadi tak malu. Sebab menutup muka Kenapa lah Afiq tak mau Afiq?
tak muat. Domino kostum tu Afiq tak muat. Kalau nak buat saya kena pakai bengkung dululah. Aduh. Berapa Mungkin tinggi apa ni? Berapa tinggi pointan? Tinggi okey, tak ada masalah. Punya besar lah. Badan besar je lah kena. Maksud tak boleh besar sangat lah. Mungkin Husin the best lah. Tu jaga booth tak boleh. Dia tak Kan? jadi maskot, tak boleh nyelat, tak boleh nyelat. So, siapa atau ada anak saudara ke siapa tapi kena ada lah orang pakai, kau tak rugilah kan. Sebab maskot tu tujuan dia berperanan untuk panggil, untuk berlega-lega depan booth, merayau-rayau sikit untuk panggil supaya budak-budak datang ke booth kan. Boleh joget-joget sikit kan. Dah dalam maskot kan tak nampak. Mungkin boleh pakai sejam, lepas tu tukar orang pula kan. Dalam tu ada macam kipas pointan kata. Dekat bahagian kepala tu adalah kipas untuk kurangkan sikit panas dia kan. Itulah. Panas memang panas lah tapi dah ada kipas kat dalam tu kurang lah sikit. Lepas tu tak adalah kita nak pakai berterusan je. Mungkin pakai sekejap lepas tu buka kan. Buat pertukaran watak pula. So boleh bincang lah, boleh decide lah nanti. Boleh. Dalam group kalau ada kawan-kawan yang biasa pakai maskot weekend. Part time. Mana tahu kan. Perempuan boleh, lelaki pun boleh, tak ada masalah. Okey, rasanya tu saja juga. Limpan tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya dalam grup juga. Okay, terima kasih sekali lagi Pointan. Terima kasih Afiq. Terima kasih Aulia, Kak Khalida. Terima kasih Cik Husin, Alfi, Nat hadir malam ni. InsyaAllah. Okay, sama-sama buatlah. Sama-sama bantu untuk kita punya booth kali pertama 2022 ni. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita boleh ada sambung lah ada sambungannya selepas ini, jangan dot lah. Boleh ada sambungan dan grup ni boleh bantu-membantulah satu sama lain untuk naikkan tim Melaka, insyaAllah untuk bantu tim Tampin dah. Nampaknya tim Puan Nat pun insyaAllah turun daripada Tampin untuk bantu. Okey, saja itu saja rasa saja malam ni. Fitri pun ada kan daripada Rembau? Mungkin Fitri datang hari Sabtu atau Ahad lah. Dia ialah stokis baru pada Rembau. InsyaAllah dia akan turun juga tapi dia tak confirm lagi lah hari apa. Tadi seorang stokis Selangor juga nak turun. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pointan. Pointan pun insyaAllah Sabtu Ahad ada di booth. Okey, dah nampak kemeriahan insyaAllah dengan belon-belon dan juga maskot. Maskot yang tak tahu siapa nak pakai tu. Alright, so kita akhirilah dengan tasbih kepada Sarawak Nas.